Ezra. Ezra bab 1. Pada tahun pertama zaman pemerintahan Kores, Raja Parsi, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Parsi itu, untuk memenuhi firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Lantas raja itu menulis peristiharan dan menyiarkannya di seluruh kerajaannya. Demikianlah bunyinya. Beginilah titah Kores Raja Parsi. Tuhan Allah semesta langit mengurniakan segala kerajaan di bumi kepadaku, dan Dia menugaskan aku untuk membina sebuah bait baginya di Yerusalem, di tanah Yehuda. Sesiapapun umatnya antara kamu, semoga Allahnya menyertainya. Biarlah dia pergi ke Yerusalem di tanah Yehuda dan membina bait Tuhan Allah Israel, Allah yang bersemayam di Yerusalem. Setiap umatnya yang masih hidup, di mana-mana sahaja dia tinggal sebagai pendatang, hendaklah disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternakan, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Kemudian, ketua keluarga kaum Bani Yehuda dan Bani Benyamin, serta imam dan Bani Lewi, yaitu semua orang yang digerakkan hati oleh Allah, bersiap-siaplah untuk pergi dan membina bait Tuhan di Yerusalem. Semua orang di sekitar mereka membantu mereka dengan bekal berupa barang-barang perak dan emas, harta dan ternakan, serta benda-benda berharga, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Raja Kores juga mengeluarkan segala wadah bagi bait Tuhan, yang dahulunya dibawa pergi oleh Nebukadnezar dari Yerusalem, dan yang kemudian disimpannya di dalam kuil Tuhannya. Semuanya dikeluarkan oleh Kores, Raja Parsi, melalui Mitredat, bendahara negara, yang menghitungnya lalu diberikan kepada Sesbazar, pembesar Bani Yehuda. Inilah daftarnya: 30 batil emas, 1000 batil perak, 29 bilah pisau, 30 mangkuk emas, 410 mangkuk perak, dan 1000 wadah jenis lain. Jumlah semua wadah emas dan perak itu ialah 5.400 buah. Kesemuanya dibawa oleh Sesbazar ketika orang buangan pulang dari Babel ke Yerusalem. Ezra bab 2. Inilah warga wilayah Yehuda yang pulang dari tempat penawanan, yaitu warga yang dahulunya dibuang negeri ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Mereka kembali ke Yerusalem serta ke tanah Yehuda, ke kota masing-masing. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Rilaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Inilah senarai warga orang Israel. Bani Paros 2.172 orang. Bani Sefaca 372 orang. Bani Arah 775 orang. Bani Pahat Moab daripada keturunan Yesua dan Yoab 2.812 orang. Bani Elam 1.254 orang. Bani Zatu 945 orang. Bani Zakai 760 orang. Bani 642 orang. Bani Bebai 623 orang. Bani Azgad 1.222 orang. Bani Adonikam 666 orang. Bani Bigwai 2.056 orang. Bani Adin 454 orang. Bani Ater daripada Hizkia 98 orang. Bani Bezai 323 orang. Bani Yora 112 orang. Bani Hasum 223 orang. Bani Gibar 95 orang. Bani Bethlehem 123 orang. Orang Netofa 56 orang.
Orang Anatot 128 orang. Bani Azmawet 42 orang. Bani Kiryat Arim, Kefira, dan Bi'irot 743 orang. Bani Rama dan Geba 621 orang. Orang Mikmas 122 orang. Orang Betel dan Ai 223 orang. Bani Nebo 52 orang. Bani Magbis 156 orang. Bani Elam yang lain 1254 orang. Bani Harim 320 orang. Bani Lod, Hadid, dan Ono 725 orang. Bani Yeriko 345 orang. Bani Sena'a 3.630 orang. Para imam, Bani Yedaya daripada keturunan kaum Yeswa 973 orang. Bani Immer 1.052 orang. Bani Pashur 1.247 orang. Bani Harim 1.017 orang. Orang Lewi, Bani Yeswa dan Kadmiel daripada keturunan Hodawiyah 74 orang. Penyanyi, Bani Asaf 128 orang. Keturunan penjaga pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Hamba Bait Allah, Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Pasea, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meonim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Bazlut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Nezia, Bani Hatifa. Keturunan hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Yaala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokheret Hazebaim, Bani Ami. Jumlah seluruh hamba Bait Allah dan keturunan hamba Salomo ialah 392 orang. Orang yang berikut datang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Immer, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan bahawa kaum keluarga dan zuriat mereka keturunan daripada bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda 652 orang. Daripada keturunan imam, Bani Habaya, Bani Hakos, dan Bani Barzilai. Orang ini memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, lalu dia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka ini mencari catatan nama mereka dalam daftar salasila, tetapi tidak menemukannya. Oleh sebab itu, mereka dinyatakan cemar untuk jawatan imam. Pembesar memerintahkan mereka supaya jangan makan daripada persembahan teramat suci, sampai ada imam yang memegang Urim dan Tumim. Jadi, jumlah seluruh jemaah itu ialah 42.360 orang, belum termasuk hamba mereka baik lelaki maupun perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Mereka mempunyai 200 orang penyanyi lelaki dan perempuan. Kuda mereka berjumlah 736 ekor, bagal mereka 245 ekor, unta mereka 435 ekor,
dan keldai mereka 6.720 ekor. Sesampainya mereka di rumah Tuhan, yaitu di Yerusalem, beberapa orang ketua keluarga memberikan persembahan sukarela untuk membina rumah Allah di tempatnya semula. Mereka menyumbangkan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan pekerjaan itu, sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai tunik imam. Maka imam, Bani Lewi, sebahagian daripada rakyat, penyanyi, penjaga pintu gerbang, dan hamba bait Allah menetap di kota-kota mereka. Semua orang Israel pun menetap di kota mereka. Ezra bab 3. Dengan ketibaan bulan ke-7, berkumpullah orang Israel yang menetap di kota-kota sebagai umat yang bersatu di Yerusalem. Yesua anak Yozadak beserta para saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel anak Seltiel beserta para saudaranya, segera mendirikan mazbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci Taurat yang disampaikan Allah melalui Musa, hamba Allah itu. Mazbah itu didirikan mereka di tempatnya semula. Sungguh pun mereka berasa takut kepada bangsa-bangsa negeri itu. Lalu di atas mazbah itu, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, yaitu korban bakaran untuk pagi dan juga petang. Mereka juga menyambut perayaan Pondok Daun, sebagaimana yang tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran harian menurut jumlah yang ditetapkan dalam peraturan bagi setiap harinya. Setelah itu, mereka mempersembahkan korban bakaran yang tetap, korban pada bulan baru, korban pada setiap perayaan yang suci bagi Tuhan, dan korban daripada setiap orang yang memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama pada bulan ke-7, mereka mula mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun begitu, asas bait suci Tuhan masih belum diletakkan. Oleh sebab itu, mereka memberikan wang kepada tukang batu dan tukang kayu, juga memberikan makanan, minuman, serta minyak kepada orang Sidon dan Tirus, supaya mereka membawa kayu aras dari Lebanon ke laut dekat Yope, menepati keizinan yang diberikan kepada mereka oleh Kores, Raja Parsi. Pada tahun kedua setelah mereka sampai di rumah Allah di Yerusalem, tepatnya dalam bulan kedua, Zerubabel anak Seltiel dan Yesua anak Yozadak berserta saudara-saudara mereka yang selebihnya, yaitu imam, Bani Lewi, dan semua orang yang pulang dari tempat penawanan ke Yerusalem, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan Bani Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan di bait Tuhan. Yesua dengan anak-anak dan saudara-saudaranya, juga Kadmiel dengan anak-anaknya, juga anak-anak Yehuda, mengawasi mereka yang melaksanakan pekerjaan di rumah Allah. Demikian jugalah Bani Henadad dengan anak-anak dan saudara-saudara mereka, yaitu Bani Lewi. Ketika jurubina meletakkan asas bait suci Tuhan, tampillah para imam dengan pakaian istiadat mereka sambil membawa nafiri, manakala Bani Lewi daripada Bani Asaf pula membawa gembereng dengan tujuan untuk memuji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Kemudian mereka menyanyi secara berbalas-balasan sambil memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kerana Dia baik, kasih-Nya kekal selama-lamanya terhadap Israel. Seluruh rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sambil memuji Tuhan, kerana asas bait Tuhan telah diletakkan. Akan tetapi, antara imam, Bani Lewi, dan ketua kaum keluarga, yaitu tua-tua yang pernah melihat bait terdahulu, banyak yang menangis dengan suara nyaring ketika peletakan asas itu dilaksanakan di hadapan mata mereka.
Ada ramai orang pula yang bersorak-sorai dengan suara nyaring kerana gembira. Orang tidak dapat membezakan lagi antara bunyi sorak-sorai kegembiraan dengan bunyi tangisan umat, kerana umat bersorak dengan suara nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai di tempat yang jauh. Ezra bab 4. Apabila musuh Bani Yehuda dan Bani Benyamin mendengar bahawa umat yang pulang daripada pembuangan itu sedang membina bait suci bagi Tuhan, Allah Israel, mereka pun mendekati Zerubabel dan ketua kaum keluarga, lalu berkata, Biarlah kami turut serta dalam kerja-kerja pembinaan itu bersama-sama kamu, kerana kami juga beribadat kepada Allah-Mu sama seperti kamu. Kami juga telah mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang membawa kami ke sini. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para ketua kaum keluarga Israel yang lain berkata kepada mereka, Kamu tidak ada kena-mengena dengan kami dalam urusan pembinaan bait bagi Allah kami. Kami sendirilah yang akan membinanya bagi Tuhan, Allah Israel, sebagaimana yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Parsi itu. Maka penduduk negeri itu mematahkan semangat orang Yehuda dan sering mengganggu kalangan umat yang menjalankan kerja-kerja pembinaan itu. Sepanjang zaman pemerintahan Kores, Raja Parsi, sehingga pemerintahan Darius, Raja Parsi, mereka mengupah penasihat untuk menentang umat itu, demi menggagalkan usaha pembinaan itu. Sewaktu zaman pemerintahan Ahasiweros, mereka menulis surat tuduhan terhadap penduduk Yehuda dan Yerusalem. Pada zaman Artasasta pula, Bislam, Mitredat, Tabiel, dan rakan mereka yang lain menulis sepucuk surat kepada Artasasta, Raja Parsi. Naskah surat itu ditulis dengan huruf Aram dan diterjemahkan ke dalam bahasa Aram. Sejajar dengan itu, penguasa Rehum dan juru tulis Simsai menulis sepucuk surat tentang Yerusalem kepada Raja Artasasta, yang menyatakan seperti berikut. Daripada penguasa Rehum dan juru tulis Simsai, serta rakan-rakannya yang lain, yaitu hakim, pembesar, pegawai, orang Parsi, orang Erek, orang Babel, orang Susan, yaitu orang Elam, juga bangsa-bangsa lain yang dibuang oleh Asnapar, yang agung dan mulia itu, lalu ditempatkan di kota Samaria dan di daerah lain di seberang sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya, kepada Raja Artasasta, daripada hamba-hamba tuanku, kalangan umat di daerah di seberang sungai Efrat. Dimaklumkan kepada Raja bahawa orang Yahudi yang berangkat dari kerajaan tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membina kembali kota yang derhaka dan jahat itu. Temboknya sudah selesai dibina oleh mereka, dan asasnya sedang digali oleh mereka. Semoga Raja maklum bahawa jika kota itu dibangunkan semula dan temboknya selesai dikerjakan, pastilah kalangan itu tidak akan membayar cukai, ufti atau bea, sehingga terjejaslah pendapatan kerajaan. Oleh sebab rezeki kami datangnya daripada istana, dan tidak patut bagi kami melihat maruah raja tercela, maka kami mengirim pesan ini untuk memberitahukan hal ini kepada raja. Semoga penyiasatan dalam babad nenek moyang tuanku diadakan. Dalam babad itu, tuanku akan mengetahui bahawa kota itu sebuah kota derhaka yang merugikan raja-raja serta wilayah-wilayah, dan bahawa di dalam kota itu pemberontakan sudah berlaku sejak zaman dahulu lagi. Itulah sebabnya kota itu dimusnahkan. Kami ingin memaklumkan kepada raja bahawa sekiranya kota itu siap dibangunkan semula dan temboknya selesai dikerjakan,
maka tuanku tidak akan ada lagi milik di daerah seberang sungai Efrat. Kemudian raja mengirim surat balasan kepada penguasa Rehum, juru tulis Simsai, dan rakan-rakan mereka yang lain, yang tinggal di Samaria dan di daerah lain di seberang sungai Efrat. Salam. Surat yang kamu kirim kepada kami sudah dibaca di hadapanku dengan jelas. Atas perintahku, penyiasatan telah diadakan, dan didapati bahwa memang sejak zaman dahulu lagi, kota itu selalu bangkit menentang raja-raja, dan bahwa di tempat itu orang melakukan penderhakaan dan pemberontakan. Dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem, yang memerintah seluruh daerah di seberang sungai Efrat, dan cukai, ufti, serta bia dibayar kepada mereka itu. Oleh sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan pekerjaan umat itu, supaya kota itu tidak dibangunkan semula, sehingga keluar perintah selanjutnya daripadaku. Awas, agar jangan kamu lalaikan hal ini. Mengapakah kerosakan itu harus semakin besar sehingga merugikan raja-raja? Setelah salinan surat Raja Artasasta dibaca di depan Rehum, juru tulis Simsai, serta rakan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem untuk menemui orang Yahudi, lalu menghentikan kerja-kerja pembinaan umat itu dengan paksa. Demikianlah terhentinya kerja-kerja membina rumah Allah di Yerusalem itu, dan terus terhenti sehingga tahun kedua dalam pemerintahan Darius, Raja Parsi. Ezra bab 5. Maka bernubuatlah dua orang nabi, yaitu Nabi Hagai dan Nabi Zakaria anak Ido, kepada orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dengan nama Allah Israel yang menaungi mereka. Lalu bangkitlah Zerubabel anak Seltiel dan Yesua anak Yozadak untuk memulakan pembinaan semula rumah Allah di Yerusalem. Mereka disertai dan disokong oleh kedua-dua orang Nabi Allah itu. Namun demikian, pada masa itu juga mereka didatangi oleh Tatnai, pembesar daerah seberang sungai Efrat, beserta Shetar-Boznai dan rakan-rakan mereka. Beginilah kata mereka, Siapakah yang memberikan perintah kepadamu untuk membina bait ini dan menyelesaikan pembinaan ini? Mereka juga bertanya, Siapakah nama kumpulan orang yang mendirikan bangunan ini? namun begitu, mata Allah mereka tertuju kepada tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dikerah untuk menghentikan kerja sampai laporan diterima oleh Darius, dan kemudian dibalas dengan kiriman surat jawaban tentang hal itu. Inilah salinan surat kepada Raja Darius yang dikirim oleh Tatnai, pembesar wilayah seberang sungai, berserta Shetar-Boznai dan para rakannya, yaitu para pembesar yang tinggal di daerah seberang sungai Efrat. Tertulis sedemikian di dalam surat yang dikirim oleh mereka kepada raja itu. Kepada Raja Darius, salam sejahtera. Semoga Raja maklum bahwa kami telah pergi ke wilayah Yehuda, ke bait Allah yang maha besar. Bait itu sedang dibina dengan batu yang besar-besar, dan tembok-temboknya dilapisi dengan kayu. Pekerjaan itu dikerjakan dengan saksama dan berjalan lancar dalam tangan mereka. Kemudian kami berbicara dengan tua-tua itu dan bertanya kepada mereka, Siapakah yang memerintahkan kamu untuk membina bait ini dan menyelesaikan tembok ini? Kami juga bertanya kepada mereka nama mereka, serta mencatat nama kalangan yang mengetuai mereka, agar kami dapat menyampaikannya kepada tuanku. Beginilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami sedang membina semula bait yang telah dibina bertahun-tahun yang lampau. Seorang raja Israel yang agung dahulu membina dan menyelesaikannya. Akan tetapi, karena bangkitnya kemurkaan Allah semesta langit
terhadap nenek moyang kami, maka Dia menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, orang Kasdim, yang kemudian memusnahkan bait itu dan membuang bangsa itu ke Babel. Tetapi Kores, Raja Babel, memberikan perintah pada tahun pertama pemerintahannya agar rumah Allah ini dibina semula. Bahkan segala kelengkapan emas dan perak daripada rumah Allah, yang dahulunya diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem, dan yang kemudiannya dibawa ke dalam kuil di Babel. Seluruhnya diambil oleh Raja Kores dari kuil di Babel dan diserahkan kepada seorang bernama Sesbazar, yang diangkatnya menjadi pembesar. Tita raja kepadanya, "Ambillah segala kelengkapan ini, pergilah, letaklah kesemuanya di bait suci di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibina semula di tempat asalnya." Selanjutnya, Sesbazar datang dan meletakkan asas rumah Allah di Yerusalem. Maka sejak masa itu sampai sekarang, bait itu dibina tetapi belum selesai. Sekarang, jika diperkenan oleh raja, adakanlah suatu carian di dalam perbendaharaan di raja di Babel. Sama ada Raja Kores pernah memberikan perintah untuk membina semula rumah Allah di Yerusalem itu. Kemudian sudilah raja menyampaikan kehendaknya tentang hal tersebut kepada kami. Ezra bab 6. Setelah itu, Raja Darius mengeluarkan perintah lalu carian dibuat di dalam perbendaharaan, tempat tersimpannya perbendaharaan di Babel. Maka di Ahmeta, di dalam istana di wilayah Media itu, dijumpai segulungan naskah yang tertulis sedemikian di dalamnya. Piagam. Pada tahun pertama dalam zaman pemerintahan Raja Kores, Raja memberikan perintah mengenai rumah Allah di Yerusalem. Biarlah bait itu dibina semula sebagai tempat mempersembahkan korban, dan biarkan asasnya diletakkan dengan teguh. Hendaklah ketinggiannya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta, dengan 3 lajur batu yang besar-besar dan 1 lajur kayu. Hendaklah pembiayaannya ditanggung oleh perbendaharaan raja. Juga, segala alat kelengkapan daripada emas dan perak milik rumah Allah yang dahulunya diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem, lalu dibawa ke Babel, hendaklah dikembalikan dan dibawa pulang ke tempat asalnya semula, yaitu di bait suci di Yerusalem. Hendaklah kamu meletakkan setiap kelengkapan di tempatnya di dalam rumah Allah itu. Oleh yang demikian, wahai Tatnai, pembesar daerah seberang sungai Efrat, serta Shetar-Boznai, dan para rakanmu, yaitu para penghulu yang tinggal di daerah seberang sungai Efrat, jauhkan diri dari sana. Biarkanlah pembinaan rumah Allah itu dikerjakan. Biarkanlah pembesar orang Yahudi dan tua-tua orang Yahudi membina semula rumah Allah itu di tempat asalnya. Tambahan pula, dengan ini, aku memberikan perintah tentang bagaimana kamu harus membantu tua-tua orang Yahudi itu membina semula bait Allah itu. Perbelanjaan mereka itu hendaklah dibiayai sepenuhnya daripada perbendaharaan kerajaan tanpa berlengah, yaitu cukai yang terpungut dari daerah seberang sungai Efrat. Apa-apa sahaja yang diperlukan mereka, yaitu anak lembu, domba jantan, dan anak domba sebagai korban bakaran untuk dipersembahkan kepada Allah semesta langit, juga gandum, garam, air anggur, dan minyak zaitun, menurut petunjuk para imam di Yerusalem, hendaklah diberikan kepada mereka setiap hari tanpa lalai, supaya mereka dapat mempersembahkan korban yang diperkenan Allah semesta langit, dan mendoakan kesejahteraan raja serta anak-anak lelakinya. Selanjutnya, aku juga memerintahkan bahwa sekiranya ada sesiapa yang mengingkari perintah ini, maka sebatang tiang hendaklah dicabut dari rumahnya. Lalu orang itu diangkat serta disulahkan di atas tiang itu. Selain itu, hendaklah rumahnya dijadikan tempat menimbuni kotoran atas sebab perbuatannya itu. Semoga Allah yang telah membuat namanya bersemayam di sana
menjatuhkan mana-mana raja atau orang yang mengingkari perintah ini dan menghancurkan rumah Allah di Yerusalem itu. Aku Darius memberikan perintah ini. Hendaklah perintah ini dilaksanakan tepat mengikut setiap perkataannya." Kemudian Tatnai, pembesar daerah seberang sungai Efrat, berserta Syetar Boznai dan para rakan mereka, melaksanakan perintah Raja Darius itu dengan saksama. Para tua-tua orang Yahudi pun meneruskan pembinaan itu dengan baik, di bawah sokongan nubuat Nabi Hagai dan Zakaria anak Ido. Mereka terus membina dan menyelesaikan bait itu menurut perintah Allah Israel, serta menurut ketetapan para raja Parsi, yaitu Kores, Darius, dan Artasasta. Maka selesailah pembinaan semula bait itu pada hari ketiga pada bulan Adar, dalam tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Kemudian orang Israel, para imam, Bani Lewi, dan semua yang lain yang pulang daripada pembuangan merayakan perasmian rumah Allah itu dengan gembira. Untuk perasmian rumah Allah itu, mereka mempersembahkan 100 ekor lembu jantan, 200 ekor domba jantan, dan 400 ekor anak domba, serta 12 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi semua orang Israel, menurut jumlah suku Israel. Mereka melantik secara rasmi para imam menurut regu mereka, dan Bani Lewi menurut regu mereka, untuk beribadat kepada Allah yang bersemayam di Yerusalem, seperti yang tertulis dalam kitab suci Taurat yang disampaikan Allah melalui Musa. Kalangan umat yang pulang daripada pembuangan itu merayakan hari Paskah pada hari ke-14 pada bulan pertama. Para imam dan Bani Lewi bersama-sama menyucikan diri, sehingga sucilah mereka semua. Kemudian Bani Lewi menyembelih korban Paskah bagi semua yang pulang daripada pembuangan, bagi saudara-saudara mereka, yaitu para imam, dan bagi diri mereka sendiri. Orang Israel yang kembali daripada pembuangan memakan korban itu. Demikian juga semua orang yang meninggalkan segala kenajisan penduduk di negeri itu dan bergabung dengan mereka untuk beribadat kepada Tuhan Allah Israel. Mereka juga merayakan hari perayaan roti tidak beragi selama 7 hari dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita dan mengubah hati Raja Asyur terhadap mereka, sehingga dia membantu mereka dalam pekerjaan membina semula rumah Allah, yakni Allah Israel. Ezra bab 7. Setelah peristiwa-peristiwa itu, pada masa pemerintahan Artasasta, Raja Parsi, tampillah Ezra anak Seraya, anak Azaria, anak Hilkia, anak Salum, anak Zadok, anak Ahitub, anak Amaria, anak Azaria, anak Merayot, anak Zeraya, anak Uzi, anak Buki, anak Abiswa, anak Pinehas, anak Eleazar, anak Harun, ketua imam itu. Ezra berangkat pulang dari Babel. Dia seorang ahli kitab suci, mahir dalam kitab suci Taurat yang diberikan Tuhan Allah Israel melalui Musa. Segala permintaannya diluluskan oleh raja kerana tangan Tuhan Allahnya menaunginya. Pada tahun ke-7 zaman pemerintahan Raja Artasasta, serombongan orang daripada orang Israel, imam dan Bani Lewi, penyanyi, penjaga pintu gerbang, serta hamba bait Allah juga berangkat pulang menuju Yerusalem. Ezra tiba di Yerusalem pada bulan ke-5 dalam tahun ke-7 zaman pemerintahan raja itu. Pada hari pertama, bulan pertama itu, dia memulakan perjalanannya dari Babel. Dan pada hari pertama pada bulan ke-5, sampailah dia di Yerusalem, kerana tangan Allahnya yang baik menaunginya. Ezra memang telah menetapkan hatinya untuk mengkaji hukum Tuhan,
mengamalkannya, dan mengajarkan ketetapan serta peraturan kepada orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Imam Ezra, ahli kitab suci Taurat, ahli dalam hal ehwal perintah, dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit. Aku memberikan perintah bahwa sesiapa daripada orang Israel di seluruh jajahan pemerintahanku, termasuk para imamnya atau Bani Lewi, dan yang ingin pergi ke Yerusalem, bolehlah pergi bersama-samamu. Engkau diutus oleh raja dan ketujuh-tujuh orang penasihatnya untuk menyelidiki Yehuda dan Yerusalem menurut hukum Allahmu yang ada padamu. Bawalah perak dan emas yang diberikan oleh raja dan para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel, Allah yang bersemayam di Yerusalem. Bawa juga segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh wilayah Babel, bersama dengan persembahan sukarela yang akan diberikan rakyat dan para imam untuk bait Allah mereka yang ada di Yerusalem. Pergunakanlah wang itu dengan saksama untuk membeli lembu-lembu jantan yang muda, domba-domba jantan, serta anak-anak domba dengan persembahan bahan makanan dan persembahan minumannya. Persembahkanlah semua itu di atas mazbah dalam bait Allahmu di Yerusalem. Dalam hal perak dan emas yang selebihnya, lakukanlah apa yang baik menurut nurani engkau dan para saudaramu, selaras dengan kehendak Allahmu. Sampaikanlah ke hadirat Allah di Yerusalem segala kelengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadat di bait Allahmu. Jika ada hal lain yang diperlukan untuk bait Allahmu dan yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, bayarkanlah daripada perbendaharaan kerajaan. Aku, Raja Artasasta, memberikan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Hendaklah disediakan dengan saksama apa-apapun yang diminta daripada kamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit itu, sehingga jumlah sebanyak 100 talenta perak, 100 kor gandum, 100 bat anggur, 100 bat minyak, dan garam yang tidak terhad banyaknya. Apa-apa sahaja yang difirmankan oleh Allah semesta langit, laksanakanlah dengan tepat demi bait Allah semesta langit, supaya jangan sampai kemurkaannya menimpa pemerintahan raja dan anak-anaknya. Tambahan pula, dengan ini kami memberitahumu bahwa tidak boleh dikenakan cukai, ufti, atau bea kepada sesiapa sahaja daripada para imam, Bani Lewi, penyanyi, penjaga pintu gerbang, pelayan bait suci, dan pekerja rumah Allah itu. Dan kau, wahai Ezra, menurut hikmah Allahmu yang ada padamu, hendaklah kamu melantik para hakim dan para ahli hukum yang akan menghakimi seluruh rakyat di daerah seberang sungai Efrat, yaitu semua orang yang mengetahui hukum Allahmu. Hendaklah kamu mengajar ke semua umat yang tidak mengetahuinya. Sesiapapun yang enggan mematuhi hukum Allahmu dan undang-undang raja, hendaklah dijatuhi hukuman dengan segera, yaitu hukuman mati, buang negeri, penyitaan harta, atau pemenjaraan. Segala puji bagi Tuhan, Allah nenek moyang kita, yang telah meletakkan hal seperti ini dalam hati raja, sehingga dia mahu mengembalikan keindahan bait Tuhan di Yerusalem, dan yang telah memanjangkan ihsan kepadaku di hadapan raja, para penasihatnya, dan semua pembesar raja yang berkuasa. Maka aku pun menguatkan hati, lantaran tangan Tuhan Allahku menaungi aku. Lalu kukumpulkan beberapa orang pemimpin daripada kalangan orang Israel untuk berangkat pulang bersama-samaku. Ezra bab 8. Inilah para ketua kaum keluarga dan salasila orang yang berangkat pulang bersama-samaku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Gersom daripada Bani Pinehas, Daniel daripada Bani Itamar, Hatus daripada Bani Daud. Hatus ialah anak sekanya. Zakaria daripada Bani Paros,
bersama-sama 150 orang lelaki lain yang tercatat dalam salasila. Elioenai anak Zeraya daripada Bani Pahat Moab bersama-sama 200 orang lelaki lain. Sekanya anak Yahaziel daripada Bani Zatu bersama-sama 300 orang lelaki lain. Ebed anak Yonatan daripada Bani Adin bersama-sama 50 orang lelaki lain. Yesaya anak Atalia daripada Bani Elam bersama-sama 70 orang lelaki lain. Zebaja anak Mikhael daripada Bani Sefaca bersama-sama 80 orang lelaki lain. Obaja anak Yehiel daripada Bani Yoab bersama-sama 218 orang lelaki lain. Selomit anak Yosifia daripada Bani bersama-sama 160 orang lelaki lain. Zakaria anak Bebai daripada Bani Bebai bersama-sama 28 orang lelaki lain. Yohanan anak Hakatan daripada Bani Azgad bersama-sama 110 orang lelaki lain. Elifelet, Yehiel, dan Semaya daripada Bani Adonikam yang datang kemudian bersama-sama 60 orang lelaki lain. Utai dan Zabud daripada Bani Bigwai bersama-sama 70 orang lelaki lain. Aku menghimpunkan mereka di tepi sungai yang mengalir ke Ahawa, dan kami berkemah di sana selama 3 hari. Ketika aku memeriksa para imam serta umat itu, kudapati tiada seorang pun Bani Lewi dalam kalangan umat itu. Maka aku menyuruh orang untuk memanggil Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, dan Mesulam, yaitu barisan pemimpin, serta pengajar, yaitu Yoyarib dan Elnatan. Aku memberi mereka arahan untuk menemui Ido, ketua di daerah Kasifia, dan aku memberitahu mereka apa yang harus dikatakan kepada Ido dan para saudaranya yang bertanggung jawab atas daerah Kasifia, supaya mereka membawa orang kepada kami, para penyelenggara ibadat, untuk bait Allah kami. Lantaran tangan Allah kami yang baik itu menaungi kami, maka mereka membawa seorang yang berbudi bicara daripada Bani Mahli anak Lewi anak Israel, yaitu Serebia bersama-sama 18 orang yang terdiri daripada para anak dan saudaranya. Juga Hasabia dan Yesaya daripada Bani Merari, berserta 20 orang yang terdiri daripada para saudaranya dan anak-anak mereka, serta para hamba bait Allah yang dikhususkan oleh Daud, dan para pembesar untuk melayani Bani Lewi. Kesemuanya 220 orang, yang dicatatkan menurut nama masing-masing. Lalu, di tepi sungai Ahawa itu, aku mengistiharkan puasa bagi anggota rombongan, agar kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, anak-anak kami, serta segala harta benda kami. Sebabnya, aku malu meminta daripada raja agar kami dibantu pasukan askar untuk menghadapi musuh di jalan. Kerana kami telah berkata kepada raja, Tangan Allah kami penuh kemurahan bagi semua orang yang mencari hadirat-Nya, tetapi kuasanya dan kemurkaannya menimpa semua orang yang meninggalkannya. Jadi, kami berpuasa dan memohon seperti itu kepada Allah kami, dan Dia mengabulkan permohonan kami. Kemudian, aku mengasingkan 12 orang daripada imam yang terkemuka berserta Serebia, Hasabia, dan 10 orang daripada kalangan saudara mereka. Aku menimbangkan dan menyerahkan kepada mereka perak, emas, dan pelbagai wadah dan kelengkapan, yaitu persembahan khusus bagi bait Allah kami, yang diberikan oleh raja, para penasihatnya,
para pembesarnya, dan semua orang Israel yang hadir di situ. Aku menimbangkan bagi mereka 650 talenta perak, 100 talenta kelengkapan perak, 100 talenta emas, 20 cawan emas berharga 1.000 dirham, dan 2 wadah gangsa yang berkilat dan indah yang bernilai sama seperti emas. Aku pun berkata kepada mereka, Kamu ditabiskan untuk Tuhan, dan segala kelengkapan ini juga suci. Perak dan emas itu persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu. Awasi dan jagalah kesemuanya sampai kamu menimbangnya di depan para ketua imam, Bani Lewi, dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik bait Tuhan. Lalu para imam dan Bani Lewi menerima hantaran perak, emas, dan segala kelengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke bait Allah kami. Pada hari ke-12 pada bulan pertama, kami berangkat dari sungai Ahwa menuju Yerusalem. Tangan Allah kami melindungi dan menyelamatkan kami daripada serangan mengejut angkara para musuh serta penyamun di jalan. Setelah sampai di Yerusalem, kami pun berehat di sana selama 3 hari. Pada hari keempat, perak, emas, dan pelbagai kelengkapan itu ditimbang di dalam bait Allah kami dan diserahkan kepada Imam Meremot, anak Uria, serta Eleazar anak Pinihas, dan bersama-sama mereka ialah Bani Lewi, yaitu Yozabad anak Yesua, dan Noaja anak Binui. Keseluruhan hantaran itu dihitung dan ditimbang. Lalu jumlah timbangannya dicatat pada masa itu juga. Para warga yang kembali daripada pembuangan, yaitu mereka yang pulang daripada tempat penawanan, mempersembahkan kepada Allah Israel korban bakaran berupa lembu jantan sejumlah 12 ekor untuk semua orang Israel, domba jantan sejumlah 96 ekor, anak domba sejumlah 77 ekor, dan kambing jantan sejumlah 12 ekor sebagai korban penghapus dosa. Semua itu korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka juga menyampaikan surat perintah raja kepada para wakil raja dan para pembesar daerah seberang sungai Efrat, sehingga orang itu pun menyokong umat dan rumah Allah. Ezra bab 9. Setelah selesainya semua itu, aku didatangi para pemimpin. Lalu mereka berkata, Para warga Israel, para imam, dan Bani Lewi tidak memisahkan diri daripada penduduk negeri ini, yaitu Bani Kanaan, Bani Het, Bani Feris, Bani Yebus, Bani Amon, Bani Moab, orang Mesir, dan orang Amori, serta segala perbuatan keji yang dilakukan oleh mereka. Warga orang Israel mengambil istri daripada anak perempuan mereka itu bagi diri mereka dan bagi anak-anak mereka, sehingga benih yang suci sudah bercampur dengan bangsa-bangsa negeri ini. Bahkan para pemimpin dan para pegawailah yang lebih dahulu banyak melakukan kemungkaran ini. apabila aku terdengar perkara itu, aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku merenggut-renggut rambut kepalaku dan janggutku. Lalu aku duduk dalam keadaan tertegun. Maka semua orang yang gementar akan firman Allah Israel itu pun berkumpul di sekelilingku kerana kemungkaran orang buangan itu. Aku sendiri duduk tertegun sampai waktu persembahan petang. Pada waktu persembahan petang, aku bangkit dan berhenti merendahkan diri. Lalu, dengan pakaian dan jubah terkoyak, aku sujud bertelut dan menadahkan tangan kepada Tuhan Allahku. Kataku, Ya Allahku, aku malu dan berasa beraib. Naik merah muka yang cuba kutengadahkan kepadamu. Allahku,
atas sebab kedurjanaan kami meningkat hingga mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami menanjak ke langit. Sejak zaman nenek moyang kami sampai hari ini, sangatlah besar kesalahan kami. Kerana kedurjanaan kami itu, kami bersama-sama raja-raja dan para imam kami telah diserahkan ke dalam tangan raja berbagai-bagai negeri, kepada mata pedang, penawanan, perampasan, dan perbuatan mengaibkan seperti yang terjadi pada hari ini. Tetapi sekarang, buat sepintas lalu sahaja, belas kasihan yang ditunjukkan Tuhan Allah kami membolehkan kami ada kalangan terselamat, dan yang memberi kami kedudukan teguh di tempatnya yang suci. Dengan demikian, Allah kami membuat mata kami berseri-seri dan memberi kami sedikit kelegaan dalam perhambaan kami. Sememangnya kami hamba, namun kami tidak ditinggalkan oleh Allah kami. Ditunjukkannya kasih abadi kepada kami di hadapan raja-raja Parsi, sehingga kami diberi kelegaan untuk menegakkan kembali puing-puingnya, dan kami diberi tembok pelindung di tanah Yehuda serta di Yerusalem. Dan kini, ya Allah kami, apakah lagi yang dapat kami katakan setelah segala hal itu? Memang kami telah mengabaikan perintah-perintah-Mu yang Kau berikan dengan perantaraan hamba-hamba-Mu, para nabi, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk kamu duduki itu, sebuah negeri yang cemar oleh kecemaran bangsa-bangsa negeri itu. Mereka memenuhi negeri itu dengan kenajisan dari hujung ke hujung, dengan segala amalan keji mereka. Oleh itu, jangan berikan anak-anak perempuanmu untuk menjadi istri anak-anak lelaki mereka, dan jangan ambil anak-anak perempuan mereka untuk menjadi istri anak-anak lelakimu. Jangan ikhtiarkan kesejahteraan dan kekayaan mereka sama sekali untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, menikmati hasil yang baik daripada negeri itu, dan mewariskannya kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Setelah segala yang menimpa kami, akibat perbuatan kami yang jahat dan kesalahan kami yang besar, sementara Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum kami setimpal dengan kesalahan kami, dan masih mengurniai kami sebanyak orang yang terselamat ini. Patutkah kami melanggar perintah-Mu lagi dan berkahwin dengan bangsa-bangsa yang mengamalkan perbuatan-perbuatan keji ini? Tidakkah Engkau akan marah kepada kami, sehingga kami dihabiskan tanpa ada lagi yang tersisa atau terselamat? Ya Tuhan, Allah Israel, Engkaulah yang benar. Namun begitu, kami masih ditinggalkan sebagai baki orang yang terselamat, seperti yang terjadi pada hari ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, meskipun tidak ada yang tahan berdiri di hadapan-Mu kerana hal ini. Ezra bab 10. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, menangis dan bersujud di hadapan rumah Allah, berkumpullah di sekelilingnya orang Israel yang terdiri daripada lelaki, perempuan, dan anak-anak dalam jumlah yang sangat besar. Umat itu pun menangis tersedu-sedu. Lalu Sekania, anak Yehiel, daripada Bani Elam berkata kepada Ezra, Kami telah berbuat mungkar terhadap Allah kita, kerana kami telah memperistri perempuan asing daripada bangsa-bangsa negeri ini. Tetapi sekarang masih ada harapan bagi orang Israel sehubungan dengan hal ini. Oleh sebab itu, biarlah kami mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahawa kami akan mengusir semua istri kami berserta anak-anak yang dilahirkan mereka, selaras dengan nasihat Tuhan dan orang yang gementar akan perintah Allah kita. Biarlah hal itu dilaksanakan
menurut hukum Taurat. Bangunlah, kerana hal ini tugas Tuhan. Kami akan menyertai Tuhan. Kuatkanlah hati Tuhan dan bertindaklah. Ezra bangkit, lalu menyuruh ketua imam, Bani Lewi, dan semua orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat seperti yang telah dikatakan tadi. Maka bersumpahlah mereka. Kemudian Ezra beranjak dari depan rumah Allah dan pergi ke bilik Yohanan anak Eliasib. Di sana pun ia tidak makan roti atau minum air karena dia berkabung atas kemungkaran orang buangan itu. Lalu di seluruh Yehuda dan di Yerusalem diumumkanlah kepada semua orang yang pulang daripada pembuangan agar mereka berkumpul di Yerusalem. Sesiapa sahaja yang tidak datang dalam waktu 3 hari, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala harta bendanya akan disita dan dia sendiri akan dibuang negeri dan terusir daripada jemaah yang pulang daripada pembuangan. Maka dalam waktu 3 hari, berkumpullah semua orang Yehuda dan Benyamin di Yerusalem. Tepatnya pada hari ke-20 pada bulan ke-9. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil kerana perkara itu dan juga kerana hujan lebat. Kemudian Imam Ezra berdiri dan berkata kepada mereka, Kamu telah berbuat mungkar. Kamu telah memperistri perempuan asing sehingga kesalahan orang Israel bertambah-tambah. Maka sekarang, buatlah pengakuan kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya. Pisahkanlah dirimu daripada bangsa-bangsa negeri ini dan daripada perempuan-perempuan asing. Seluruh jemaah itu menjawab dengan suara nyaring, Ya, kami wajib melakukan apa yang Tuhan katakan. Namun begitu, rakyat ini besar jumlahnya dan pada masa ini hujan lebat. Kami tidak kuat lagi berdiri di luar. Apatah lagi, ini bukan pekerjaan 1-2 hari. Kerana kami telah melakukan pelanggaran yang besar dalam hal ini. Biarlah para pemimpin kami mewakili seluruh jemaah. Kemudian, biarlah semua orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing datang menghadap pada waktu-waktu tertentu bersama-sama para tua-tua dan para hakim setiap kota, sampai murka Allah kita yang menyala-nyala kerana hal ini dijauhkan daripada kami. Hanya Yonatan anak Asael dan Yahzea anak Tikwa yang tetap menentang perkara itu. Mereka disokong oleh Mesulam dan Sabetai, seorang Lewi. Warga yang pulang daripada pembuangan pun bersedia melaksanakannya. Imam Ezra pun memilih beberapa orang ketua keluarga, masing-masing menurut kaum keluarga mereka dan dengan disebutkan nama mereka. Pada hari pertama pada bulan ke-10, mereka duduk untuk menyiasat hal itu. Dan pada hari pertama pada bulan pertama, urusan mengenai semua orang yang memperistri perempuan asing itu telah diselesaikan mereka. Antara keturunan imam didapati beberapa orang yang memperistri perempuan asing, yaitu daripada Bani Yesua anak Yozadak dan saudara-saudaranya, Maaseya, Eliezer, Yarib, dan Gedalia. Mereka membuat persetujuan untuk mengusir istri mereka. Kerana kesalahan mereka itu, mereka mempersembahkan seekor domba jantan daripada kawanan domba sebagai korban penebus kesalahan. Daripada Bani Imer, Hanani dan Zebaja. Daripada Bani Harim, Maaseya, Elia, Semaya, Yehiel, dan Uzia. Daripada Bani Pashur, Elioenai, Maaseya, Ismael, Netanel, Yozabad, dan Elasa. Daripada kalangan Lewi, Yozabad, Simei, Kelaya, Kelita, Petahia, Yehuda, dan Eliezer. Daripada para penyanyi, Eliasib. Daripada kalangan penjaga pintu gerbang, Salum, Telem, dan Uri. Sementara daripada orang Israel yang lain, yaitu daripada Bani Paros,
Ramia, Yezia, Malkia, Miyamin, Eleazar, Malkia, dan Benaya. Daripada Bani Elam, Matania, Zakaria, Yehiel, Abdi, Yeremot, dan Elia. Daripada Bani Zatu, Elioenai, Eliasib, Matania, Yeremot, Zabad, dan Aziza. Daripada Bani Bebai, Yohanan, Hanania, Zabai, dan Atlai. Daripada Bani, Mesulam, Maluk, Adaya, Yasub, Siel, dan Yeramot. Daripada Bani Pahat Moab, Adna, Kelal, Benaya, Maaseya, Matania, Bezalel, Binui, dan Manase. Daripada Bani Harim, Eliezer, Yisya, Malkia, Semaya, dan Simeon. Juga Bani Benyamin, Maluk, dan Semaria. Daripada Bani Hasum, Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Yeremai, Manasye, dan Simei. Daripada Bani, Maadai, Amran, dan Uel, juga Benaya, Bedaya, Keluhu, Wania, Meremot, Eliasib, Matania, Matnai, dan Yasai. Daripada Bani Binui, Simei, juga Selemia, Natan, Adaya, Machnadbai, Sasai, Sarai, Azariel, Selemia, Semaria, Salum, Amaria, dan Yusuf. Daripada Bani Nebo, Yeyel, Matica, Zabad, Zebina, Yadai, Yoel, dan Benaya. Mereka semua telah mengambil istri daripada kalangan perempuan asing, dan sebahagian daripada istri mereka itu telah memberi mereka anak.